yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi tentang kerajaan dan pemerintahan. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam satu risalah kecil tapi saya rasa sangat bermanfaat. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi ini, saya minat Abul Hasan Ali An-Nadwi ini. Pernah juga saya kenal Datul Ulama di India. Dan saya minat kerana dia sentiasa mengajak kita back to basic. Back to basic. Balik kepada asas. Di dalam memahami kerangka sesuatu hal. Kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, kerajaan ini, dia ada dua di dalam melaksanakan rencananya. Satunya ia melaksanakannya di atas dasar al-jibayah. Yang keduanya adalah al-hidayah. Ini Maulana Abul Hasan ni, Masya Allah, dia satu orang India. Dia keturunan Nabi, dia Sayyid Maulana Abul Hasan. Dan dia dah meninggal lah, rahimahullah, lama. Tapi dia merupakan pengurusi yang pertama untuk badan sastrawan Arab kerana tingginya bahasa dia. Al-jibayah, jibayah ni maksud, kita panggil jibayatuz zakat. Jibayah ni collection ataupun ambil untung lah. Kita ambil kutipan ataupun cukai jibayah. Bahagian yang pertama, dia kerajaan yang memikirkan bagaimana dia nak membina kekayaan kerajaan. Dan dia akan bangga kalau dia sebuah kerajaan yang sangat kaya dan sangat mewah. Maka semua agenda dia tak penting. Agenda dia, jika dia dapat mencapai kemewahan dan kekayaan, maka dia sebuah kerajaan yang berjaya. Yang kedua ialah, dia kata, kerajaan yang bertindak di atas dasar al-hidayah. Ia bertindak di atas dasar tanggungjawab membawa petunjuk untuk membimbing rakyat, untuk mencapai apa yang Allah redha di bawah kepimpinannya, kerana itulah ihsan dan kesian kerajaan pada rakyat. Jadi semua agendanya ke arah itu. Maulana Abul Hasan dalam menggambarkan tentang kerajaan, satu sudut yang menarik, dia kata, ramai orang terlupa. Di dalam sejarah umat Islam ini, kerajaan ini bukan dia lahir daripada kehendak memerintah. Tapi kerajaan itu lahir daripada hadiah Allah kepada dakwah Nabi. Setelah Nabi melalui dakwah, perjuangan, Allah hadiahkan dia kerajaan. Kerana dengan melalui kerajaan itu, dia akan melaksanakan agenda dakwah. Sebab tu kita bila baca Quran, ni wabi-wabi pun masa kempen Melayu mungkin baca ayat Quran yang sama. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan makkannahum fil ard, tamkin, yakni diberikan keupayaan menetap, duduk, memerintah, berkuasa di atas muka bumi. Mereka itu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf. Ma'ruf dengan makna yang besar. Bukan ma'ruf tu salat saja, segala yang baik untuk rakyat mereka suruh. Wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Segala yang memberi masalah, mudarat dan mafsadah pada rakyat, dia akan cegah. Walillahi 'aqibatul umur, pada Allah lah kembali segala urusan. Ini adalah hadiah. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, kerajaan adalah hadiah kepada dakwah. Sehingga akhirnya orang lupa seolah-olah kerajaan itu matlamat, daripada kerajaan kita akan buat dakwah. Kata Maulana, tidak. Dakwah asal, kerajaan adalah hadiah. Artinya kalau tak ada kerajaan pun dakwah berjalan. Bila ada kerajaan, hadiah Allah memudahkan dakwah. Hadiah Allah memudahkan dakwah.
Maka sebab itu kerajaan yang ditegakkan di bawah dakwah, di bawah hidayah, ialah kerajaan yang ihsan, memikirkan maslahah rakyat. Kerajaan yang berfikir dengan jujur kemaslahatan rakyat. Saya selalu ulang, masa sebut Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dia adalah orang yang pertama membangkitkan kata-kata Rib'i bin Amir yang ada di dalam riwayat yang tidak diberi perhatian sejak lama. Tidak, penulis-penulis tidak memberi perhatian kepada secepis ungkapan yang penting yang disebut oleh Rib'i bin Amir. Apabila Rostam bertanya dia, kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang wahai orang Arab nak perang dengan Parsi? Ungkapan ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan riwayat-riwayat yang lain. Tapi tak banyak orang highlight. Sehinggalah Abdul Hasan tulis dan highlight ucapan ini sehingga dia menjadi slogan kepada para pendakwah di mana medan mereka berada. Apa dia yang Rib'i kata? It's not only for Rib'i, bukan hanya untuk Rib'i, but for us as a Muslim. Kita sebagai Muslim. Apa Rib'i kata? Apabila Rustam tanya dia, Rib'i Bedouin. Dari orang biasa macam badui lebih kurang, pakaian pun lebih kurang, ikat tali di kepala, masuk di dalam majlis kerajaan yang besar seperti Rustam. Kita jangan fikir zaman kita hanya hebat. Zaman-zaman dahulu, emas, perhiasan, istana yang begitu hebat, tempat mandi yang begitu hebat, cawan perak dan emas berlian, kerajaan tentera yang beratus ribu hebatnya. Kehebatan, kemewahan ini dia tak bermula pada sejak kita ada kilang ini, tak. Sejak lama dahulu. Rib'i bagi tahu dia yang Rustam tak dapat faham. This is product from the madrasah, Muhammadan madrasah. Ini adalah produk Nabi Muhammad, the prophetic institution, daripada sekolah Nabi. Apa dia? Rib'i kata, Allahu bta'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. What is your mission? Apa tujuan kamu datang? Limadha ji'tum ayyuhal Arab? Kenapa kamu datang wahai Arab? Rib'i kata, Allahu bta'athana. Allah yang menghantar kami. Walaupun zaman tu pemerintahannya Umar bin Khattab. Tapi dia tak kata, ni kami buat kerja khalifah. No. Allahu bta'athana. Allah yang menghantar kami. Linukhrija man syaa. Untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Daripada menyembah sesama, mengabdikan diri sesama hamba, kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Min jawril adyani ila adlil Islam. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia dan keluasan dunia dan akhirat. This is our mission. Ini adalah risalah kami. Very simple answer. Satu orang tentera biasa, bukan panglima besar, tetapi misinya jelas. Apa tujuan dia bergerak di bawah kerajaannya? Apa tujuan dia bekerja dengan kerajaan Umar? Sebab itu Maulana Abdul Hasan sebut bahawasanya orang Arab ada syair yang baik, ada penunggang kuda yang hebat, ada pemanah yang hebat, tetapi gagal naik dalam persada sejarah. Tidak dapat membina kerajaan yang hebat, tidak jadi seperti Rom, tidak jadi seperti Parsi, tak jadi seperti China, tak dapat. Orang Arab tak dapat naik di dalam persada sejarah. Walaupun bukan mereka tidak ada kualiti, mereka ada syair yang bagus, penunggang kuda yang hebat,
Perwira-perwira yang berani. Mereka tak naik dalam persada sejarah sehingga mereka menjadi ummah risalah. Sehingga mereka menjadi kaum, bangsa, umat yang membawa risalah agama. Ketika itulah orang Arab naik. Wabi-wabi yang berminat ni ataupun tuan-tuan minat, baca Maulana Hasan Tari, Kaifa dakhal al-Arabut tarikh. Bagaimana Arab memasuki sejarah. Dengan itu mereka menduduki kedudukan. Dengan keinginan untuk berkhidmat kepada ummah. Dengan keinginan untuk memberikan servis yang menyebabkan Allah sayang, Allah redha, dan keduniaan ini memenuhi maslahahnya. Tujuan kemaslahatan dunia. Hanya dengan itu mereka dapat menjadi ummah. Rib'i beri jawapan pada Rostam. Dengan jawapan itulah tentera Islam berkembang dan servis umat Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah naik masuk ke kemewahan Rom, melihat istana mewah Parsi, tapi pulang ke Madinah sebagai seorang da'i dan mujahid. Ketika harta kerajaan Parsi, kerana semua kita tahu dalam sejarah Nabi janji akan jatuhnya Parsi. Ketika mereka melihat singgasana Parsi dan istana Maharaja Parsi yang hebat, bukan saja dulu hebat, sampai sekarang hebat. Allahu Akbar, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang Allah dan Rasul janjikan. Mereka bawa semua harta itu pulang ke Madinah. Bayangkan, daripada Iran Parsi itu nak bawa balik ke Madinah berapa ribu kilometer nak sampai ke Madinah. Bila sampai harta itu semua ada di hadapan, Sayyidina Umar tengok dengan penuh kagum. Tak curi tentera kita ni harta ni. Dulu kan payah masuk akaun. Cekak satu bubur, bermata cekak emas boleh, tapi semua yang ada di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kagum Umar. Kata Ali, bila Umar kagum, apa Ali kata? Afafta ya Amirul Mukminin, fa'afat ra'yatuk. Lau rata'ta la rata'u. Kerana engkau itu iffah, engkau tidak mengambil yang haram, demikianlah rakyatmu. Jika engkau bermewah-mewahan mengambilnya, mereka juga demikian. Menjadi kerajaan tidak sama seperti menjadi orang bawahan. Bila kita duduk pada posisi kerajaan, kita tahu banyak peluang-peluang yang ada. Kita akan hadir majlis-majlis yang dulu kita tak hadir. Lebih mewah, lebih selesa makanan, orang hidang dan seumpamanya. Tentu berbeza, wabi pun rasa hidupannya berbeza. Satubdi lakal ayyama kunta jahila wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Kata kan Arab kata, puisi ke Arab kata. Kan datang hal-hal yang kita tak sangka dalam kehidupan yang baru. Tapi ini adalah semua saya cakap untuk diri saya dan juga pada pengalaman yang sedang dilalui oleh kerajaan negeri ini, dan mudah-mudahan slogan hasrat awal setiap kita untuk hidup di atas dakwah dan berjuang untuk dakwah dan berfikir untuk dakwah kekal di dalam diri kita sebagai pendakwah. Dan juga agensi kita hendaklah dengan tadi, kalau satu orang tak boleh mendoakan keampunan mukminin dan mukminat dalam diamnya, dia tentu tidak dapat bekerja dengan baik untuk mukminin dan mukminat. Dan bagaimana untuk kita mengajak dia bersama-sama dengan kita dalam sebuah pemerintahan supaya sama-sama mencintai kaum mukminin dan mukminat dan berkhidmat kepada Allah.